Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, murid-murid Dua Unggul. Okay, kita teruskan lagi PDPR kita pada hari ini, hari Khamis, 28 Oktober 2021. Okay, tajuknya ialah Ternakan Ayam Hutan. Okay, sebelum kita memulakan pelajaran, mari kita membaca umur kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan doa penerang hati. Okey, seterusnya kita pergi ke apa yang masukkan standard pembelajaran 1.2.1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat. Objektif pada akhir pembelajaran, murid dapat bertutur untuk menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat. Okey, lepas ni kita akan tengok. Sebelum kita tengok apa itu tersurat, apa itu tersirat, okey, awak mesti dah pernah tengok ayam hutan. Ayam hutan ni ada berbagai jenis, ada berbagai warna, cantik ayam hutan ni. Okey, selalunya kalau dekat kebun pun sebenarnya ada ayam hutan ni. Saya cikgu rasa awak pun pernah melihat ayam hutan. Dia sama macam ayam biasa, tapi dia berada di hutan. Dia bukan yang dipelihara oleh pembeli awak ataupun ayam yang dipelihara yang selalu awak makan tu. Okey, kita tengok ternakan ayam hutan. Apa itu isi tersurat dan isi tersirat? Okey, cikgu nak kamu dengar betul-betul. Sebab ini agak susah sikit untuk awak faham kalau awak tak dengar dengan betul. Okey, isi tersurat ialah tulisan atau gambar sudah diberi. Maksudnya dia ada ayat yang dalam petikan selalunya diberi isi-isinya. Kat situ ada. Contohnya, kalau gambar diberi ni, yang tersurat dia ialah mestilah makan makanan berkhasiat. Dia ada tulis kat situ. Okey, isi tersirat dia apa? Dia beri mestilah makan makanan berkhasiat. Itu isi tersurat. Ada dalam buku. Ada dinyatakan. Okey, isi tersiratnya ialah yang di sebaliknya. Iaitu pengajaran ke, sebab ke, kenapa mesti makan makanan berkhasiat. Supaya tidak mengalami masalah berat badan. Biasanya dia tak nyatakan pada di dalam tulisan, tapi kita kena faham kenapa mesti makan makanan berkhasiat. Supaya tak gemuk, badan sihat. Dia biasanya kepentingan dia ataupun pengajaran selalunya. Okey, nombor 2. Hendaklah selalu bersukan. Dia tulis hendaklah selalu bersukan. Okey, isi tersirat dia supaya badan berpeluh dan cergas. Dia tak nyata tapi kita kena fikir. Isi yang di sebaliknya. Itu yang maksudkannya isi tersurat. Isi tersurat maksudnya ada dinyatakan dalam petikan. Isi tersirat kita kena fikir. Kadang-kadang sebab ke, kepentingan ke, yang tak nampak, tak ada dalam tulisan. Tapi kita kena fikir di sebalik ayat yang tersurat. Okey, fahamlah. Cikgu harap awak faham. Okey, kita tengok. Isi tersurat. Dia ada kat sini dalam buku teks. Okey, cuba tengok buku teks awak, muka surat 49 tu. Okey, dia ada gambar. Tajuk dia ternakan ayam hutan. Okey, gambar yang pertama diberi tidur di atas pokok. Okey, ayat dia tidur atas pokok. Kita kena tanya kenapa ayam tidur atas pokok. Isi tersiratnya di sebaliknya. Kenapa ayam tu tidur atas pokok? Okey, kemudian biji-bijian. Biji-bijian ni apa? Dia tak nyatakan kat sini, dia cuma cakap biji-bijian. Biji-bijian tu ialah yang jenis, ada kat info di bawah tu. Biji-bijian ialah segala buah yang berbutir kecil-kecil seperti padi, gandum, jagung dan lain-lain.
Maksudnya benda-benda yang kecil-kecil tapi biji-biji. Okey, kemudian gambar seterusnya cantik. Apa yang cantik pada ayam hutan? Apa yang cantik selalunya? Okay, warna dia, ekornya, kadang kepalanya. Okey, isi tersurat yang ada. Kemudian harga mahal. Okey, isi tersuratnya harga mahal. Kenapa harga mahal? Kena fikirlah kenapa harga ayam hutan ni mahal. Okey, terus kita tengok. Buku teks muka surat 49. Buku teks 49 ni ialah bentuk dialog. Berceritakan tentang ayam hutan. Okey. Biasanya perbualan ni ada soalan, ada jawapan. Antara Idris dengan Hasan. Okey, kita tengok ayat yang cerita yang pertama. Perbualan Idris dengan Hasan. Okey, selamat pagi Hasan. Mengapakah ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Dia soal. Okey, awak kena fikirlah. Kenapa ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Nanti kita tengok apa jawapan Hasan. Okey, Idris tanya lagi. Okey, kita tengok ni. Kita pusing ke sini. Okey, cikgu ada bagi jawapan ni. Okey, selamat pagi Hasan. Dia tanya, mengapakah ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Okey, dia kena fikir. Tapi cikgu dah bagi cadangan jawapan. Okey, ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok kerana ayam hutan suka tidur di atas pokok. Okey, ini awak kena fikir dan daripada yang tersurat tu awak dapat jawapan. Yang tersurat dia beri. Awak jawab saja kenapa ayam hutan suka tidur suka akan kawasan yang banyak pokok. Okey, kemudian Idris tanya lagi. Apakah makanan ayam hutan yang diternak? Okey, makanan ayam hutan yang diternak ialah biji-bijian. Jawapannya yang tersurat tu ada di atas. Okey, Idris tanya lagi. Tolong jelaskan keistimewaan ayam hutan. Keistimewaan ayam hutan ialah berbulu cantik dan ada tanda putih di telinganya. Dia berbulu cantik kan? Yang cikgu cakap tadi, kadang-kadang bulu dia cantik, ekor dia kembang. Tapi kita ambil satulah, dah ada putih di telinganya. Okey, jawapan cikgu. Okey, kemudian dia tanya lagi. Hasan tanya balik. Kamu tahu tidak? Saya menolong datuk saya menjual ayam hutan kepada penggemar ayam ini. Okey, jawab Idris. Saya tahu Komala telah memberitahu saya. Mengapakah? Komala tanya lagi. Idris tanya lagi. Mengapakah harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa? Okey. Macam mana nak jawab? Okey. Kat sini perkataannya ialah harga mahal. Apakah harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa? Okey, kita jawab. Harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa kerana permintaannya tinggi dan rasa dagingnya lebih sedap. Okey, itu yang cikgu beri cadangan. Okey, kalau awak nak bagi jawapan lain pun yang bersesuaian, mungkin boleh tanya ibu atau ayah awak. Tapi kalau cadangan cikgu bagi ialah harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa kerana permintaannya tinggi dan rasa dagingnya lebih sedap. Okey.
Itu jawapan yang cikgu bagi. Cikgu nak kamu salin dalam dialog ni dalam buku BM3. Okey, buku BM3 nanti cikgu akan kutip bila kita dah naik sekolah. Okey, seterusnya. Buku aktiviti muka surat 53. Cantiknya merpati. Okey. Ini pun mengenai isi tersurat, isi tersirat. Okey. Cantiknya merpati. Justin dengan Helen. Okey, yang pertama tengok ada sangkar. Sangkar burung merpati. Gambar kedua, burung tu makan apa. Yang ketiga, dia ada dalam sangkar yang luas. Keempat, sangkar kecil. Okey. Ni biasanya untuk orang buat letak-letak kat dalam sangkar yang kecil. Sangkar yang besar tu selalunya ada juga. Ada yang buat besar. Yang ni biasanya sangkar kecil ni untuk orang bawa jalan-jalan ataupun sangkut dekat depan rumah. Okey, kita tengok perbualan Justin dan Helen. Burung merpati makan apa, Helen? Okey, apa jawab Helen? Burung merpati makan gandum. Okey. Biji-bijian lah. Okey, burung merpati makan biji-bijian seperti gandum, beras. Okey. Okey, cikgu nak akan menjawab. Burung merpati makan biji-bijian seperti gandum, beras dan apa lagi? Jagung. Okey, kita tengok jawapan dalam buku teks tu ada biji-bijian seperti gandum, beras, jagung dan sebagainya. Okey, yang kedua. Okey, Helen tanya balik. Adakah burung merpati cantik, Justin? Jawab Justin, pada pendapat saya burung merpati cantik kerana bulunya lembut dan warnanya menarik. Okey, cikgu dah beri jawapan kat situ. Okey, kemudian Justin tanya lagi, mengapakah kawasan di dalam sangkar burung merpati itu luas? Kawasan di dalam sangkar burung merpati itu luas supaya burung merpati boleh terbang bebas. Okey, Helen jawab pula, burung merpati juga boleh dijual? Ya, burung merpati memang boleh dijual dan juga dibela di dalam sebagai haiwan peliharaan. Okey, cikgu ulang balik. Ya, burung merpati memang boleh dijual. Okey, selain itu, ia juga boleh dibela sebagai haiwan peliharaan. Okey, cikgu harap kamu dengar dan ambil jawapan yang cikgu beri ini dan salin dalam buku aktiviti muka surat 53. Cikgu rasa itu saja dan harap dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.